أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. Alhamdulillah, ثم Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan daya dan upaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala jualah membolehkan kita berada di universiti saat ini, boleh kita pelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas, yang cukup tidak bertepi, luas tidak bertepi, dan memberikan kita ruang masa dan peluang yang kira-kiranya lebih daripada cukup untuk kita menambahkan ilmu dan memantapkan diri masing-masing. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, minggu ini kita di minggu yang ke-13, artinya tempoh pengajian kita di SEM ini hanya tinggal 1 minggu saja lagi. Okey, 1 minggu saja lagi dah. Kejap aja belajar ni, bukan lama pun. Okey, hari ni kita nak teruskan pengajian kita, kitab Safinatun Najah kita ni. Baik, pada minggu yang lepas kita sampai ke muka surat 83. Kalau boleh diangkatkan sedikit ya, sikit lagi ke bawah. Fala budda yustadir. Okey, tanbih sudah kita baca ya. As-sani, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain, amin. Kita masih berbicara tentang fardu-fardu wudu. Ya, fardu wudu yang pertama disebutkan iaitu niat. Dan kita telah bincangkan tentang niat ini panjang. Okey. Pada hari ini kita masuk ke perkara yang kedua fardu wudu, iaitu as-sani ghaslul wajhi. Ya, perkara yang kedua, ya, fardu yang kedua kepada wudu ialah ghaslul wajhi, basuh muka. Basuh muka. Katanya Tok Syarih, wa huwa ma baina madabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lahyaihi wa ma baina udhunaihi. Dan ia wa huwa muka, wa huwa al-wajh, ialah ini tarif kepada wajah ya dalam bab wudu. Ma baina manabiti sya'ri ra'si, barang di antara ya tempat tumbuh rambut kepala. Tempat tumbuh rambut kepala, artinya bukan tempat tumbuh rambut di tempat lain, di kepala. Wa tahta, ya, barang di antara tempat tumbuh rambut atas ni. Wa tahta muntaha lahyai, dibaca lahya, lam di atas. Dan di bawah ya kedua tulang janggut kita ni. Tahta muntaha, di bawah muntaha, penghabisan kepada lahyaihi, ya, janggut seseorang. Wa ma baina uzunaihi, dan barang di antara dua anak telinga. Dua telinga, uzunaihi dua telinga. Ya, disebut di sini dua telinga. Tapi wal murad bukan dua telinga yang besar ini ya,
tapi dua anak telinga. Kerana sini adalah perkiraan awal kepada telinga. Okey. Intihad kepada wajah, awal kepada telinga. Okey. So inilah ruang mereka, ruang muka. Wa minhu syu'uruhu, daripada wajah juga ialah bulu-bulunya, rambut-rambutnya. Ya, kal hajibaini, seperti hajibaini, dua kening kita. Wal ahdabi, ahdabnya apa? Wasyaribaini, dan dua syaribaini ni apa? Syaribaini ni misai atas dan misai bawah. Okey, itu misai. Wal ahdab itu apa? Ahdab sekejap, kena cari yang ni. Saya pun tak ingat. Ahdab ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jumpa makna pula ya. Kalau ada kawan-kawan boleh kongsikan makna, silakan ya. Wal idharaini, ini kalau tak salah saya pelepeh. Kita panggil pelepeh. Itu kalau tak salah lah ya. Mana Bukhari, biasa Bukhari dia tahu. Baik, so masuk dalam had muka ialah segala bulu-bulu. So mana ada bulu di muka kita? Ada, pertamanya hajibain, dua kening. Wal ahdabi, yakni saya tak pasti. Wasyaribaini, dua misai. Wal idharaini, dan dua kata salah saya, idharaini ni pelepeh ya, kat tepi ni. Sini ada khilaf di kalangan para ulama, 4 mazhab ya. Sama ada dia masuk dalam hak muka atau tidak. Atas ni. Adapun sini itu jelas masuk dalam hak muka, tepi ni. Adapun atas ni itu ada khilaf. Mazhab seperti kita, dia masih masuk dalam hak muka. Fayajibu ghaslu zahiri hadhihi syu'uri wa batiniha ma'al basharati allati tahtaha. Maka wajib basuh zahir bulu-bulu ini dan juga batinnya. Batinnya maknanya sebelah dalam. Ma'al basharati, berserta dengan kulit. Allati tahtaha, yang di bawahnya, yang di bawah pada bulu. Wa in kasufat, sekalipun tebal. Okey, sekalipun tebal. Li'annaha minal wajhi, kerana dia masih masuk daripada muka. Kerana syu'ur itu li'anna syu'ur minal wajhi, masuk dalam bab muka, dalam kawasan muka lagi. La batinil kasifi al-khariji anhu, bukanlah batin ya, kulit sebelah dalam, kulit yang dalam pada bulu yang tebal, yang keluar daripada muka. Yang tu tak wajib basuh lah. Wa amma al-lihyatu wal 'aridani fa in khaffa wajaba ghuslu zahirihima wa batinihima ma'al basharati allati tahtahuma. Adapun janggut, wal 'aridani apa tadi? Aridan. Yang ni kena tengok dalam kamus apa arti aridan. Tak salah je sidebain janggut dan juga sidebain. Fa'in khaffa, sekiranya nipis kedua-duanya, maka wajib ghaslu zahirihima wa batinihima ma'al basharati allati tahtahuma. Maka wajib basuh zahir keduanya dan batin keduanya beserta dengan kulit yang di bawah keduanya, di bawah janggut
dan di bawah sideband. Wa in kasufa wajaba ghaslu zahirihima duna batinihima lil masyaqqati. Sekiranya tebal tadi, kalaulah janggut dan juga dua sideband ini nipis, maka wajib basuh sampai dalam, ya, sampai ke batin bawah, kulit di bawah janggut tersebut, bawah sideband tersebut. Wa in kasufa, kalau tebal, wajib ghaslu zahirihima, maka wajib basuh yang zahir sahaja. Duna batinihima, yang tak wajib yang batin kedua-duanya, lil masyaqqati, kerana situ dianggap satu masyaqqah. Illa idza kana limra'atin wa khuntha, kecuali apabila adalah kedua-dua itu janggut dan juga aridan, limra'atin, ya, bagi perempuan dan juga khuntha. Kerana perempuan dan khuntha bukan jenis dia, tumbuh janggut dan tumbuh sideband macam tu. Kalau tumbuh tebal, maka walaupun tebal dia wajib diratakan air. Okey. Boleh tak perempuan kalau tumbuh janggut dia nak cukur? Cukur. Kerana bukan biasanya perempuan itu tumbuh janggut. Khuntha bersama juga. Tapi walaupun ada mazhab, ya, ada pandangan yang mengatakan perempuan kalau tumbuh janggut maka haram cukur. Yang itu pandangan itu ditolak. Siapa yang berpandangan dengan macam tu? Ada, bukan tak ada. Siapa ya? Itu Salafi. Itu tak tahu letih main dengan Salafi. Perempuan tumbuh janggut haram cukur. Fayajibu isalul ma'i li batinihima ma'a basharatihima li nudrati dhalika ma'a qawnihi yundabu lil mar'ati izalatuhuma. Itu dia cakap. Tadi baru sebut. Itu dah sebut. Maka wajiblah menyampai, ya, akan air, idafat musdar kepada maf'ul. Maka wajiblah oleh menyampaikan akan air di batinihima, bagi batin kedua-duanya janggut dan juga aridani, ya, bagi perempuan tadi, ma'a basyaratihima, beserta dengan kulit sekali, kulit kedua-duanya, kulit janggut dan juga sideband, linudrati dzalika, kerana nadir akan demikian itu. Linudrati dzalika, linudrati kerana nadir, kerana pelik, dzalika kita buat idafat masdar kepada fa'il, ya, kerana pelik oleh demikian itu. Dan demikian itu perempuan tumbuh janggut, ya, ada sideband tebal pula, ya. Ma'a kaunihi, bersama hal keadaannya, ma'a kaunihi kauni dzalikal hal, kaunil hal, bersama keadaan ini, keadaan begitu, dhamir kaunihi kembali pada mana yang kisah di atas. Ma'a kauni hadzal hal yundabu lil mar'ati izalatuhuma, ya, disunatkan bagi perempuan menghilangkan kedua-duanya, janggut dan juga sideband, ya. So hukumnya sunat, bukan kata haram, ya. So mazhab Salafi kata haram, ya, kerana mereka berpendapat janggut itu haram dicukur, ya. Habis-habis gunting saja, hiaskan, buang sikit-sikit, cukur haram. Itu dalam mazhab jumhur para ulama yang dipegang kuat oleh Salafi. Adapun cukur janggut menurut mazhab Syafi'i makruh cukur. Makruh cukur. Makruh cukur sebab apa? Sebab sunat kita ifaf al-lihyah, menjaga, memelihara janggut dengan baik. Dan janggut ni orang simpan ikut sunnahnya tak ke mana, lebih kurang 1 genggam, ya. Bukan melanjut sampai ke lutut, ya. Yang itu tidak sunnah juga, kerana dia boleh menyebabkan
ya dilihat tak cantik. Lihat tak cantik. Okey. Dhamir ma'a kaunihi. Kaunihi itu boleh juga dikembalikan kepada irsalul ma' dan semua cerita. Ya. Ma'a kaunihi. Kaunihi menyampaikan air kepada bawah pada janggut dan juga sideband itu, ya, disunatkan bagi perempuan menghilangkannya kedua-duanya. Takkan nak simpan benda tu perempuan kan. Jadi buruk. Jatuh saham nanti. Menakutkan orang. Siapa nak masuk? Kalaulah perempuan ada janggut. Okey. Terus. Qala Sayyidu Al-Mirghani. Ni ulama. Kita pun tak kenal. Mirghani namanya. Dalam kitab kita ni banyak nama-nama yang kita tak kenal. Barangkali ihtimal guru-guru Syekh An-Nawawi Al-Bantani ataupun diambil daripada kitab-kitab itu tertentu. Wa yajibu ghaslu juz'in min malaqil wajhi min sa'iri jawanibihi id ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Wajib basuh juzuk daripada pertemuan wajah dengan semua sudut. Maknanya manabitis sya'ri wajib basuh yang sebelah atas. Manabitis sya'ri sebelah atas ni kan. Wajib basuh yang belah atas ni. Yang belah tepi ni wajib basuh. Dia panjang lagi. Belah telinga ni boleh basuh sampai telinga-telinga. Belah tepi bawah-bawah ni kena basuh bawah daripada tulang dagu. Ya. Pertemuan wajah dengan semua sudut-sudut muka. Idh ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kerana barang yang tidak sempurna oleh basuhan wajib, oleh perbuatan wajib, kecuali dengan basuhnya benda luar daripada muka ni, maka basuh yang luas sikit pada muka ni adalah wajib juga. Okey. Hak muka memanglah sini kan, bagaimana yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau hanya dibasuh tepat, memang had muka sahaja dibasuh, tidak dilebihkan, yang itu berbahaya. Kerana apa? Kerana had, ya, muka dengan sekelilingnya adalah mushtarak. Kita panggil haddun mushtarakun bainal wajhi wa ma apa nama ni wa jawanibi. Okey. Had itu adalah mushtarak. Oleh kerana had itu mushtarak, maka logik bahawasanya dia perlu dibasuh lebih sikit. Yang lebih sikit tu, ya, jadi wajib kerana nak menyempurnakan yang wajib. Okey. Wa kadza yazidu adna ziyadatin fil yadaini wal rijlaini. Dan sama demikian itu, ya, menambahlah oleh seorang mutawaddi, ya, adna ziyadatin, sekurang-kurang tambahan fil yadaini wal rijlain, pada basuh dua tangan dan dua kaki. Dua tangan pun sama juga. Dua tangan kita kata tangan ilal mirfaqi. Ya, ila pun ditafsir oleh Imam Syafi'i sebagai ma'al mirfaqi. Okey? Ma'al mirfaqi. Pasal apa ma'a? Kerana tadilah sempadan di antara lengan, tangan dengan lengan itu haddun mushtarakun. Had mushtarak. Jadi had pemisah itu, sempadan itu sempadan yang sama. Oleh sebab yang demikian perlu dibasuh lebih sikit. Kalau beri setakat had yang mushtarak itu saja, ditakuti bahawasanya air sembahyang itu tidak sah. Sebab itu ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Dan tidak sempurna perkara wajib, basuh tangan itu wajib, tak sempurna basuh tangan kecuali dengan kita lebihkan basuhan sedikit, maka
basuhan yang lebih sikit pun jadi wajib juga. Intaha. Kaki pun sama juga. Ya, memanglah sampai wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi ka'bain itu haddun mushtarakun. Di antara kaki dengan betis. Maka perlu dibasuh lebih sikit ya daripada had mushtarak itu, kerana ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Okey. Ini kaedah yang dipakai. Intaha, habis kalam Syekh Al-Mirghani. Intaha kalam Syekh Al-Mirghani. Ai liyatahaqqaqa ghaslu jami'ihima. Tambahnya di Syekh An-Nawawi Al-Bantani, supaya tahakkuk sungguh basuh semua kedua-duanya. Ya, semua kedua-duanya, tangan dan juga kaki. Jami'ihima, semua kedua-duanya, tangan dan kaki. Baik. Kemudian ini far'un pula dah. Kita ambillah kalau dia Qala Uthman fi Tuhfatil Habib, kata Syekh Uthman dalam kitab dia Tuhfatil Habib. Ni Syekh Uthman mana yang tak tahu. Hal kulliyati makruhun. Tadi baru cakap cukur janggut tu makruh. Walaysa haram, bukan haram. Sebab tu kalau kita pergi ke Mesir, ulama-ulama Azhar banyak cukur janggut. Banyak dia orang cukur janggut. Okey. Dan itu juga petanda bahawasanya ulama-ulama Azhar ni kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Mazhab lain haram cukur janggut. Mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali, cukur janggut tu haram. Okey. Mazhab Syafi'i kita bukan boleh ya, makruh. Makruh. So kalau kita tak cukur dapat pahala. Kalau kita cukur tak ada apa-apa. Wa akhdhu ma 'ala al-hulqumi qila makruhun wa qila mubahun. Ya, dan mengambil apa yang di atas halqum, bulu di atas halqum. Ada ke kata makruh, ada ke kata boleh, mubah. Okey. Wala ba'sa bi ibqa'i sibalaini wa huma taraf asy-syaribi. Okey. Tidak mengapa dengan mengekalkan sibalaini. Sibalaini itu apa? Dua tepi misai. Okey. Taraf asy-syarib. Dua tepi misai. Wa akhdhu asy-syaribi bil halqi awil qassi makruhun. Membuang misai dengan cukur ataupun gunting itu makruh. Okey. Itu bab misai pula dah. Fasunnatu an yahliqa minhu syai'an hatta yadhhara syafatu. Dan yang sunnahnya dalam bab misai ni bahawasanya seorang itu mencukur daripada misai itu sikit sehingga zahir mulutnya. Zahir bibir mulutnya. Syafatu makna bibir mulut. Okey. Itu yang sunnah. Bukanlah dicukur semua. So kalau dicukur semua itu sampai licin lemuk, itu makruh juga. Okey. Ataupun digunting habis macam aku ni. Okey. Itu pun makruh juga. Yang sunnahnya kita buang belata sikit tinggal. Kemudian buang sehingga zahir bibir mulut. Wa an yaqussa minhu syai'an wa yubqiya minhu syai'an. Bahwasanya digunting. Bahwasanya mengguntinglah orang yang menggunting. Yaqussa al-qasu, bahwasanya mengguntinglah oleh orang yang menggunting daripada misai sesuatu dan meninggalkan daripadanya sesuatu. Maknanya biasa kalau di Mesir dulu style saya gunting sebelah atas, saya tinggalkan yang atas bibir mulut dan saya irung nampak bibir mulut dengan jelas. Bukan seperti Charlie Chaplin, bukan ya. Charlie Chaplin dicukurnya tepi, sebelah tepi macam tu, tinggal besar sini. Itu tak boleh. No. Bukan itu bukan sunnah ya. Yang sunnahnya diratakan ke sebelah bawah. Kalau panjang sebelah bawah atas bibir mulut ni, itu sunnah ya. Itu bersabit dengan janggut misai kita. So kena ambil pot jugalah benda-benda macam ni supaya kita ni melakukan ataupun
melakukan sesuatu menurut kehendak syarak lah. Apa yang sunat, apa yang boleh, apa yang harus, apa yang haram. Okey. Dan supaya kita boleh menyalahi sunnah, bukan Islam. Sunnah bukan Islam. Orang Yahudi, dia orang taruh janggut dan taruh misai. Janggut dia orang taruh panjang-panjang, misai pun dia orang taruh sampai tenggelam bibir mulut. Makan nasi masuk dengan misai-misai. Itu dia. Itu orang Yahudi. Boleh tengok gambar orang Yahudi. Okey, search google.com. Boleh tengok penganut tegar Yahudi yang pakai cipiu atas kepala, pakai hitam cipiu. Ya, pakai macam kot tu dan ada cipiu di kepala. So dia punya janggut macam mana? Janggut panjang, kadang-kadang dipulah-pulah janggut. Ya, didandan-dandan janggut itu. Kemudian misai pula berserabai keluar daripada bibir mulut. Itu perbuatan ahli kitab. So kita yang mengikut Nabi SAW, sunat kita menyalahi daripada perbuatan ahli kitab. Okay. Yang Yahudi. Itu cerita Yahudi. Adapun Nasrani pula, rambut dia buat macam mana? Dia punya ahli ataupun abid dia, yang duduk di gereja dia tu, rambut dia sisir turun ke depan, turun ke depan sampai jadi macam ke depan lah, ke depan macam. Okey, subhanallah. Dia disisir ke depan, turun ke depan macam The Beatles. Kalau kamu kenal kumpulan Inggeris jadi kegilaan manusia zaman 70-an, 80-an, The Beatles. Tak kenal kenal, antum type dalam Google The Beatles, keluar kumpulan rock yang rambutnya disisir turun ke depan, iaitu bojeng orang Nasrani, ahli abid Nasrani. So Nabi SAW dalam bab ini mula-mula saya tak ingat yang mana satu dulu, tapi lebih kurang macam itulah. Pernah satu ketika Nabi menyisir rambutnya ke depan macam tadi, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika yang lain Nabi menyisir ke belakang, straight ke belakang, maknanya ke belakang, ke belakang macam ni, sisir ke belakang, juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Rupa-rupanya yang sisir ke depan itu ahli kitab, macam orang Nasrani. Kamu biasa tengok zaman budak-budak dulu, filem apa dia, ataupun drama bersiri, Robin Hood. Di antara watak dalam Robin Hood tu ada yang pakai baju guni, kemudian mengikat di pinggangnya tali besar. Okay. Bojengnya macam mana? Macam bojeng The Beatles. Itu ahli kitab, abid Nasrani. Kemudian Nabi Allah SWT melarang Nabi kita daripada menyisir rambut straight ke belakang. Straight ke belakang. Kenapa? Kerana itu perbuatan orang musyrik Mekah, musyriku Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, dia sisir ke belakang. So Nabi SAW sangat tamak menyalahi perbuatan orang kafir. Okay? Oleh sebab yang demikian, Nabi SAW dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menguruskan rambut dengan cara yang sangat istimewa. Okey, macam mana? Tidak ke depan, tidak ke belakang. So macam mana? Belah tengah.
So rupa-rupanya bojeng belah tengah ni bojeng yang lagi smart, lagi handsome, lagi kacak, ya, berbanding dengan sisi ke depan ataupun sisir ke belakang. Itu dia. Tapi walaupun sunnah menyisir rambut belah tengah, ya, seperti aku pun belah tengah juga. Tapi oleh kerana pakai kopiah selalu, urat jadi karut tu. Urat rambut tu jadi karut. Okey. So sabit dengan rambut, walaupun sunnah kita belah tengah, tapi rambut itu sebolehnya jangan dibiarkan terbuka. Ya, pernah beberapa kurun dalam Islam, ya, menganggap bahawasanya orang yang mendedahkan rambut, orang lelaki yang mendedahkan rambut itu ahli fasik. Tapi walaupun sekarang tak lah. Sekarang tak lah. Ya, dunia zaman sekarang, adat dunia zaman lah ni, ya, tidak lagi melihat orang yang membuka rambut itu sebagai ahli fasik. So tak ada masalah kalau siapa mendedahkan rambut, kasyifur ra's, tak ada masalah. Tapi seboleh-bolehnya kita tutup kepala kita ni dengan kopiah ataupun seumpamanya, ya, supaya kita ni terpelihara dapat keberkatan. Pakai kopiah ni banyak keberkatannya. Alal akal kita nak pergi ke mana-mana yang tempat-tempat yang tak munasabah, malu juga kita kat kopiah kita. Malu kat kopiah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Kita nak buat benda-benda yang tak cantik, teringat kat kopiah. Okey. So hebat kopiah ni, bukan main-main. Bukan main-main. Baik. So di universiti kita ni, kita boleh tengok berapa ekor yang lekat kopiah. So orang yang lekat kopiah ni, masya-Allah tabarakallah, masya-Allah tabarakallah, moga-moga Allah Taala mengekalkan tabiat itu. Moga Allah Subhanahu Taala menambahkan ilmu, mengampunkan dosa dan lebih maju ke hadapan. Okey. Pasal ada juga antara manusia yang pelik, menilai orang tak pakai kopiah, orang pakai kopiah ni debek. Wah, apa pakai kopiah, ya. Ada bekas WC Universiti Melaya, universiti kita ni lah, terang-terang dia cakap dalam majlis, dia cakap, saya tengok orang pakai kopiah ni bodoh, dia cakap. Saya tengok orang pakai kopiah ni bodoh. Dia tak tahu. Dia tak tahu akhirnya apabila dia pencen, last kali dia pula pakai kopiah. So masa tu orang-orang yang ingat ucapannya dalam majlis, tengok dia lepas pada dia pencen pakai kopiah, nampak bodoh. Memang nampak bodoh. Orang tak ada ilmu pakai kopiah, nampak bodoh lalu. Okey. Baik, itu cerita kopiah, ya. Siapa yang tak pakai kopiah, pakailah kopiah. Warna apa tak kira, asalkan kepala kita tertutup. Kepala kita ni, ya, kalau kita zahirkan dogo-dogo macam tu, orang boleh tengok. Orang yang pandai, orang yang alim, ya, boleh tengok kepala kita ni kepala makan ilmu ke tak makan ilmu. Kepala ahli fikir ke kepala bukan ahli fikir. Dia boleh tengok kepala kita. So tutuplah kepala supaya tidak dinilai orang bahawasanya kepala kita ni kepala yang bukan ahli ilmu. Kepala tak boleh makan ilmu. Okey. Habis cerita di situ. As-salisu, yang ketiga, qala al-muallif rahimahullah, as-salisu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardu wudu yang ketiga ialah membasuh dua tangan bersama dua siku, ma'al mirfaqain. So dalam ni dia terus tulis ma'al mirfaqain. Dia tak sebut ilal mirfaqain. Dia ambil tafsir terus. Kalau nak diikutkan dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Okey. So ila itu bagi Imam Asy-Syafi'i dengan makna ma'a al-mirfaqain.
So di sini dia terus guna perkataan ma'a untuk menghilangkan apa-apa keraguan di situ. قال الشارح الثالث غسل اليدين مع المرفقين, basuh dua tangan bersama dengan dua siku. Au qadrihima, ataupun qadar kedua-duanya, qadar tangan siku. Andai kata tangan tak ada qadar tangan siku. Inda faqdihima, ketika luputnya kedua-duanya, tangan bersama dengan siku. So contohnya tak ada tangan, lengan aja panjang, so dibasuh qadar dua tangan beserta siku. Okey. Wal ibratu bil mirfaqaini inda wujudihima walau fi ghairi mahallihima al mu'tali. Ambil kira dengan mirfaq itu, dengan siku itu, ialah inda wujudihima, ketika adanya kedua-duanya, adanya kedua siku itu. Walau fi ghairi mahallihima, sekalipun bukan pada tempat kedua-duanya siku, al-mu'tadi, yang biasa. So biasa siku macam siku kita ni lah. Contohnya orang tak ada tangan, okey. Kemudian sikunya macam-macam, ada siku tapi bukan duduk dekat situ, duduk kat lain, kat tengah lengan ke apakah, maka kalau berada di tempat yang lain, asal kejadiannya macam tu, maka dibasuh, wajib dibasuh qadar tangan beserta dengan siku walaupun tidak pada tempatnya yang mu'tad. Hatta lawil tasaqa bil minkabaini u'tubira, sehingga kalaulah siku tu, oleh kerana dia ni cacat anggota, waliyazbillah min zalik, siku tu berdempet dengan bahu pun, duduk sini nampak-nampak macam siku, orang cacat lah, waliyazbillah, okey, nampak-nampak macam siku, so duduk dekat dengan bahu, dempet dengan bahu, maka tubira, diambil kira sebagai siku juga, maka wajib dibasuh sampai ke situ. Okey, kalau ada rupa-rupa macam siku. Kalau tak ada rupa macam siku, basuh qadar je lah. Wal mirfaqani tasniyatu mirfaqin bi kasril mim wa fathil fa'i afsahu min al-aksi. Ya, dan perkataan mirfaqani itu ialah tasniyah kepada perkataan mirfaqin. Baca dengan kasrah mim, mirfaqin, wa fathil qaf, wa fathil fa, mirfa, mirfa. Afsahu min al-aksi, kalau baca dengan kasrah mim, fathah fa itu lebih fasih daripada kita baca sebaliknya. Maknanya mim bagi atas, fa bagi bawah. Marfiqin, itu tidak fasih. Barangkali ada lurah yang baca macam tu, okey, tapi lurah itu dianggap tidak fasih. Okey, angkat sikit lagi. Saya tak tengok kitab hari ni. Betul-betul. Wahwa, dan ia mirfaq itu, wahwa kembali pada mirfaqin yang yang mufrad, yang mufrad saja. Wahwa mirfaqun majmu'ul idhami thalathi uzmatil adudi wa ibrati zira'i dakhilati bainahuma wa huwa alladhi yadhharu inda tayyi al-yadi bil ibrati. Apa benda pula dia cakap ni? Dan iaitu mirfaq itu apa? Majmu'ul idham, pertemuan tulang, as-salasi, 3. Ada 3 tulang bertemu sini. Azmatal adudi, 2 tulang lengan, wa ibrati dhira'i, dan ibrah ni jarum, jarum zira', lengan juga, lengan belah atas ni. Silap. Azmatal adudi, 2 tulang adud ni sebelah atas ni. Wa ibrati zira'i, dan
dan apa zira' ni hasta, dan ibrati zira', ibrah ni apa benda pula, ad-dakhilati bainahuma, yang masuk di antara kedua-duanya. So di situ pertemuan 3 tulang disebut. 2 tulang tu yang sebelah adud. Okey. Kemudian 1 tulang lagi sebelah az-zira' yang masuk di antara kedua. Wa huwa alladhi yadhharu, dan mirfa' ni ialah mirfa' ni wa huwa alladhi, dialah yang yadhharu zahir inda tayyil yadi, ketika kita pulah tangan, kal ibrati, seperti jarum. Macam mana? Yang ni tak tahulah macam mana. Wallahu a'lam. Yang ni kalau kita tu nak tasawuf tak tahu ya. Kata musannif. Tak apa, tinggalkan begitu saja. Kal ibrati. Ibrati tu jarum ya. Cuba inda tayyil yadi kal ibrati, seperti ketika kita pulah tangan kita seperti jarum. Itu tak tahu. Itu kena tanya ahli dia. Okey? Tanya ahli. Kita terus lagi. Wa yajibu ghaslu ma 'alaihima min sya'rin wa ghairi. Dan wajib oleh basuh barang atas kedua-duanya, atas tangan sampai ke siku bersama dengan siku tadi. Min sya'rin, daripada bulu, wa ghairi, dan lain-lainnya. Tumbuh aja apa atas tangan kita tu, bulu ke, daging ke, tulang ke, semua wajib basuh belaka. Fa in ubina ba'du mahallil fardi wajaba ghaslu ma baqiya. Sekiranya jelas sebahagian daripada tempat fardu, wajib basuh apa yang baki. Ya. Au min mirfaqihi wajaba ghaslu ra'si azmi adudi, ataupun ubina daripada sikunya. Okey. Hukumnya wajib basuh kepala tulang adudi. Adud ni apa? Lengannya. Sekiranya fa'in ubina, sekiranya apa nak terjemah ubina? Ya. Ada, maknanya macam kis tadi juga, kis lengan ataupun tangan yang tak ada, tinggal sebahagian saja mahallil fardhi, maka wajib dibasuh apa yang baki. Okey. Ataupun yang tinggalnya mirfak saja sampai siku, maka wajib basuh kepala kepada lengan, tulang lengan. Au min fauqihi, ataupun ubina takat ni. Okey. Sunnah ghaslu baqi adudi. Sunat juga kita basuh, atau sunatlah sebab lepas pada lengan. Maka sunat dibasuh baki lengannya muhafazatan ala at-tahjili, kerana nak jaga daripada at-tahjili, maknanya apa? Cahaya tangan, kesan wudu. Wali alla yakhlul udhu min taharatin, dan supaya tidak tertinggal mana-mana anggota daripada kebersihan. So kalau contohnya seorang yang tak ada tangan, okey, adanya sekerat, ambil daripada tengah-tengah tangan ni ke atas, maka yang bawah ni, yang baki lagi ni wajib basuh. Kalau memang ada tangan dia tu ambil daripada siku, maka yang siku tu wajib lagi basuh. Ya. Kalau ada atas ni, yang ni sunat, supaya masih lagi ada at-tahjil. At-tahjil dengan makna cahaya tangan kesan wudu, ya, kerana kita di hari akhirat esok, di antara alamat beza kita dengan orang bukan, sama ada orang bukan Islam ataupun orang bukan ahli semayang,
iaitu cahaya kesan wudu. Sebab itu Nabi SAW menganjurkan kita supaya memanjangkan cahaya al-ghurrah al-muhajjali, ya, cahaya muka dan juga cahaya tangan dan kaki. Muka kita panggil ghurrah, tangan kaki kita panggil muhajjali. Okey. So bagi kis orang tak ada lengan ni, tak ada tangan ni, siku pun tak ada atas pada lengan, sunat dia basuh supaya masih ada lagi kesan cahaya wudu, dan supaya semua anggota yang terlibat dalam wudu ini tidak sunyi daripada taharah. Okey, tidak sunyi daripada taharah. Okey. Takat itulah pertemuan hari ini. Kita ada satu lagi pertemuan pada minggu yang akan datang. Moga-moga semuanya sukses belaka. Okey. Moga-moga semuanya mendapat manfaat daripada majlis kita ini. Anjuran Lajnah Fiqh dan Usul, Miftahul Ilmi. Okey, sehingga jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.